Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nabil Karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه آمين اللهم آمين. Kita akan sambung syarahan daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamatul Murabbi Al-Habib Zain bin Sumaid hafizahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid daraini amin. Pada pertemuan yang terakhir kita bincang sehingga bab yang menceritakan tentang masih lagi dalam rukun yang pertama, iaitu rukun Islam yang pertama, menceritakan tentang keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam serta nama-nama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan sambung bab yang seterusnya, menceritakan tentang mukhtasar siratuhu sallallahu alaihi wasallam, ringkasan atau sekilas daripada sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diceritakan di dalam tajuk ini oleh pengarang kitab ini adalah menceritakan tentang ringkasan kepada sirah, sejarah agung yang mesti diketahui oleh sekian daripada umat Islam tentang junjungan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita mengetahui kalau seseorang yang jahil akan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang tidak mengenali akan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada lagi daripada nilai agama yang bermanfaat pada diri orang tersebut. Percayalah, segala perkara kacau bilau, segala perkara kerosakan yang terjadi daripada tangan-tangan manusia, khususnya tangan-tangan umat Islam, adalah menilai kepada kejahilan umat ini terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana semakin seseorang itu mengenali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan menjadikan seseorang itu lebih banyak mengikuti daripada apa yang dia dapat daripada Nabi tersebut. Semakin seseorang itu tidak mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka akan semakin jauh daripada jalan hidayah yang dibawa oleh Nabi tersebut. Oleh yang demikian, para as-sahabah ridwanillahi ajma'in, mereka bila mana mendidik kepada anak-anak mereka, antara perkara yang sangat dipentingkan di dalam tarbiyah kepada anak-anak mereka di zaman dahulu adalah pendidikan tentang ilmu agama secara umum dan secara khusus tentang baginda Rasulullah dan juga sirahnya. Sebahagian daripada para sahabat mengatakan, kunna nu'allimu maghazi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li abnaina kama nu'allimuhum al-Quran. Kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Semua daripada kita mungkin ada pengalaman masing-masing ajar Quran untuk anak-anak dulu, atau ajar Quran untuk cucu ke atau sebagainya. Walaupun kita ajar benda-benda yang simple, tetapi kesungguhan kita dan kekerapan, bagaimana dulu pun kita belajar Quran macam mana, kita bukan belajar Quran 1 bulan sekali,
Kita bukan belajar Quran satu minggu sekali. Setiap hari akan kita mempelajari Quran sedikit demi sedikit. Wahakadha, begitu kata para sahabat, kami mengajarkan kepada anak-anak kami tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhum al-Quran, seperti mana kami mengajarkan kepada mereka Al-Quran. Kekerapan dan begitu mereka memberikan perhatian pendidikan kepada anak-anak mereka di dalam memperkenalkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaupun kita melihat bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh para ulama di dalam mengajarkan kepada kita dan memperkenalkan kepada kita sirah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapati tidak ada satu perkara pun daripada apa yang boleh kita mengetahui tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali semua perkara dicatat oleh para ulama, sekaligus menunjukkan tidak ada lagi seorang tokoh daripada awal dijadikan manusia sampai kiamat nanti, tidak akan pernah ada dan belum pernah ada satu orang tokoh yang begitu diperkenalkan sehingga sehebat terkenalnya Nabi Muhammad SAW dalam sekian daripada aspek kehidupannya. Cuba kita bayangkan, apa daripada perkara tentang Nabi Muhammad yang ingin kita pelajari? Adakah kita mahu mempelajari tentang sirah Nabi? Kalau kita nak menceritakan tentang sirah Nabi, apa maksud sirah? Sejarah hidup yang mempunyai pengajaran kepada orang yang mempelajarinya, itu dinamakan sirah, perjalanan hidup. Lalu kalau kita ingin mempelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga akan dapati di sana bermacam-macam kitab-kitab sirah yang dicatat oleh para ulama, bermula daripada kurun-kurun yang awal lagi. Kalau kita di zaman kita sekarang, mungkin yang lebih mudah kepada kita, antara kitab sirah yang paling famous, yang paling sesuai, yang punyai begitu banyak daripada faedah-faedah yang boleh kita pelajari, di samping daripada fikihnya adalah sirah ataupun fiqhu sirah yang dikarang oleh almarhum Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu arda rahimahullah. Fiqh sirahnya beliau juga adalah antara fiqh sirah yang menceritakan tentang sirah Nabi dalam keadaan yang huraian yang begitu baik. Di dalam fiqh sirah tersebut, kata Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, menceritakan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya golongan yang menceritakan tentang sirah Nabi, yang menuliskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah bermula daripada kurun yang pertama lagi. Orang pertama sekali yang menuliskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang tabi'in namanya Urwah bin Zubair, yang wafat pada tahun 95 Hijriah. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu arda adalah seorang tabi'in yang pertama sekali menulis buku tentang sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga antara yang pertama sekali yang diceritakan bahawa menuliskan sirah tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam juga namanya Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri, seorang ulama hadis pada kurun yang kedua Hijriah, yang meninggal pada tahun lebih kurang 120 Hijriah. Jadi kita dapati daripada kurun yang pertama dulu sudah dituliskan usaha-usaha untuk menghimpunkan buku tentang sirah Nabi, sudah begitu lama dimulakan. Hanya sahaja kata para ulama, kitab-kitab yang ditulis oleh Al-Imam Shihabuddin Az-Zuhri, kitab sirah Nabi yang ditulis oleh Wahab bin Munabbih, kitab sirah Nabi yang ditulis oleh Urwah bin Zubair tadi, kesemua kitab-kitab tersebut sudah tidak lagi wujud. Maknanya telah luput. Bukan luput, apa maksudnya, hilanglah. Kecuali kata Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti almarhum, kata beliau, sebahagian daripada kitab yang ditulis oleh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ditulis oleh Wahab bin Munabbih ini masih lagi tersimpan beberapa helaiannya di Jerman. Wallahu alam di mana di Jerman. Kalau ada orang yang pernah pergi Jerman mungkin tahu kot. Mungkinlah di perpustakaan atau di mana-mana, di tempat-tempat yang tertentu. Kata beliau, di sana masih lagi tersimpan helaian-helaian yang tertulis sejak bila?
Wahab bin Munabbih ini meninggal pada tahun 115 Hijriah. Jadi begitu besarnya nilai tentang sirah Nabi Muhammad SAW yang telah dimulakan usahanya daripada kurun yang pertama. Hanya sahaja setelah daripada itu lahirnya penulisan seorang imam, iaitu Al-Imam Ishaq, Muhammad bin Ishaq, atau lebih dikenali dengan Ibnu Ishaq radhiyallahu anhu arda. Penulisan sirah beliaulah yang disepakati oleh ahli sirah, disepakati oleh ahli-ahli sejarah Islam, mengatakan itulah penulisan yang sangat menepati hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebuah kitab sirah yang menceritakan tentang sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi rujukan begitu ramai kepada para ulama, iaitu sirah Ibnu Ishaq. Daripada kitab sirah Ibnu Ishaq itu datangnya nanti kitab sirah Al-Imam Ibnu Hisham radhiyallahu anhu arda. Daripada situ datang lagi beberapa kitab-kitab yang lain yang boleh kita dapati dalam bacaan-bacaan dalam bahasa Arab. Sampailah sirah Nabi itu tidak pernah luput daripada ditulis sampai ke hari ini. Masih lagi ada orang yang menuliskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini baru kita nak belajar tentang sirah. Apa itu sirah? Sirah ni tuan-tuan, maksud sirah ialah menceritakan tentang sejarah perjalanan seseorang daripada seseorang itu mula dilahirkan sampai dia meninggal. Itu sirah. Tapi ternyata bila kita ingin mempelajari tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bukan hanya boleh belajar tentang perjalanan Nabi, hidup Nabi daripada baginda Nabi dilahirkan sampai Nabi meninggal. Tak, sebelum lagi Nabi dilahirkan, sebelum lagi daripada Nabi dilahirkan, sudah ada aspek-aspek yang dikarang oleh para ulama yang boleh kita pelajari. Kita ambil sahaja, katakan ingin kita pelajari tentang bagaimana kitab yang ditulis oleh para ulama menceritakan tentang tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad SAW. Kita boleh lihat saja di dalam kitab seumpama Dalailun Nubuwah Al-Imam Al-Baihaqi radhiyallahu anhu arda, seorang ulama hadis yang hebat. Al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitabnya yang bernama Dalailun Nubuwah, kita boleh dapati beliau menghimpunkan begitu banyak hadis-hadis yang hanya menceritakan tentang tanda-tanda kenabian yang ada kepada Rasulullah SAW, yang begitu daripada tanda-tanda kenabian itu adalah juga termasuk daripada cerita-cerita sebelum Nabi dilahirkan. Begitu kalau kita ingin mempelajari tentang, katakan, keistimewaan Nabi, khususiat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita juga boleh mempelajari daripada kitab yang dikarang oleh seorang ulama hadis yang hebat pada kurun yang ke-10 Hijriah, iaitu Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti radhiyallahu anhu wa arda, yang beliau juga pernah mengarang kitab namanya Al-Khasa'is Al-Kubra. Kitab itu cerita tentang apa? Cerita tentang keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kalau kita ingin mengenali akan susuk tubuh Nabi, bukan tentang sirahnya, bukan tentang peperangan-peperangannya, bukan tentang akhlaknya, bukan tentang tanda-tanda kenabiannya, bukan tentang cerita ajaib yang berlaku sebelum kelahirannya, semasa kelahirannya, tapi ingin kita mengetahui tentang susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Allah jadikan susuk tubuh Nabi tersebut, betapa cantiknya Allah jadikan tanpa ada apa-apa kekurangan, tanpa ada apa-apa kecacatan, sehingga kita boleh mendapati beberapa kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama yang dinamakan sebagai Asy-Syama'il, seperti Syama'ilul Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Abi Isa At-Tirmidzi. Begitu juga kita boleh dapati kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Dan begitu juga kita boleh dapati beberapa kitab-kitab syama'il lain yang disusun oleh para ulama menceritakan tentang kesempurnaan ciptaan tubuh badan Nabi, daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Bagaimana Allah Ta'ala jadikan Rasulullah SAW rambutnya macam mana, panjang rambutnya macam mana, warna kulitnya macam mana, tubuh badannya tinggi atau rendah, kulitnya warna putih atau warna kemerahan atau warna gelap atau macam mana, giginya macam mana, hidungnya macam mana, keningnya macam mana, berapa helai uban yang ada di atas kepala Nabi. Bukan hanya setakat tu, didetailkan lagi oleh para ulama
uban yang ada di atas kepala Nabi, di tengah-tengah rambut ni ada berapa helai, di tepi ada berapa helai, di janggut ada berapa helai uban. Siapa agaknya manusia yang atas muka bumi ni ada orang nak kaji tentang ubannya? Tuan Haji ada cucu kira uban? Tak ada masa cucu kita nak kira kita punya uban. Dan jangan mimpilah ada orang nak mengkaji tentang uban kita. Tapi susuk tubuh baginda Nabi SAW boleh dikenali secara keseluruhan dalam kitab-kitab seumpama kitab Syama'ilul Muhammadiyah. Maknanya tidak ada satu aspek pun yang kita boleh menjadikan alasan kita tak tahu tentang Rasulullah SAW, kecuali hanya saja kita tak belajar, kecuali hanya saja kita kurang ilmu daripada sudut apa yang ingin kita tahu tentang baginda Nabi SAW. Kesemua daripada aspek-aspek tersebut telah disusunkan oleh para ulama kita. Oleh yang demikian, sirah Rasulullah SAW adalah bahagian daripada tuntutan yang besar kepada kita. Kita tidak mahu menjadi orang yang hanya mengenali Nabi Muhammad, namanya Muhammad, nama ayahnya Abdullah, tempat lahirnya Makkah, tempat meninggalnya Madinah. Ya Allah, khalas, sadaqallahul azim. Lebih daripada itu tak tahu dah. Kalau itu sahaja yang kita tahu tentang Nabi SAW, maaf cakap, orang bukan Islam jauh lebih kenal tentang Nabi. Orang bukan Islam lebih banyak tahu tentang hadis-hadis Nabi. Dahulu ada seorang orientalis barat yang menghimpunkan namanya Mu'jam al-Mufahris li Alfazil Hadis. Itu buku seolah-olah macam kamus untuk hadis-hadis Nabi. Buku itu dikumpulkan oleh siapa? Oleh orang bukan Islam. Kegunaan buku itu untuk apa? Katakan kita diberikan satu lafaz hadis, innamal a'malu binniyat, contoh. Sebab rata-rata kita mungkin yang itulah kita hafalkan, innamal a'malu binniyat. Cuba Tuan Haji carikan innamal a'malu binniyat ini diriwayatkan dalam berapa banyak kitab hadis. Jadi perkara itu tak mampu kalau kita nak buka semua kitab-kitab hadis lalu kita nak cari dengan cara begitu. So dibuatkan kepada kita namanya satu kamus hadis, namanya Al-Mu'jam Al-Mufahris. Kita buka Mu'jam Mufahris itu, kita cari kalau innamal a'malu binniyat itu bermula daripada huruf alif kan, kita buka huruf alif. Jadi dalam buku tersebut huruf alif itu pertama sekali diletakkan ke semua hadis Nabi daripada 10 kitab-kitab hadis yang mu'tabar, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abi Daud, An-Nasai, Muwatta dan sebagainya. Daripada ke-10 kitab-kitab hadis yang mu'tabar, maka diletakkan dalam mu'jam tersebut. Kalau huruf innamal a'malu itu bermula dengan huruf alif, kita cari dalam bab alif, lalu kita akan dapati diletakkan di situ innamal a'malu binniyat, ada dalam Sahih Bukhari dalam bab sekian kitab sekian, dalam Muslim bab sekian kitab sekian, dalam Tirmidzi kitab sekian bab sekian. Ini usaha yang luar biasa, Masya Allah. Usaha siapa ni yang buat? Usaha ini dilakukan oleh orang bukan Islam dan tidak ada satu kesalahan pun. Kami mengaji dulu di Azhar dengan para masyayikh daripada ulama-ulama hadis di sana. Kata mereka, kami tidak pernah menemukan lagi satu kesalahan dalam mu'jam tersebut. Dibuat oleh siapa? Orang bukan Islam, Masya Allah. Khidmat mereka kepada hadis Rasulullah SAW. Kita ini Masya Allah belum tahu lagi macam mana kita punya pengetahuan tentang hadis Nabi, baru dalam aspek hadis Nabi. Jadi kalaulah kita ini hanya mengetahui kalau Nabi Muhammad itu namanya Muhammad, tempat lahirnya Makkah, tempat meninggalnya Madinah, ayahnya nama Abdullah, ibunya nama Aminah, belum cukup lagi untuk kita berbangga dengan Rasulullah SAW. Belum cukup lagi untuk kita kalau anak-anak kita, cucu kita, generasi muda kita yang hanya mereka tahu perkara itu saja. Sedangkan yang disuruh kepada kita untuk mempelajari bukan hanya itu saja. Oleh kerana apa umat Islam makin jauh daripada idolanya yang betul, daripada nilai-nilai akhlak yang baik, daripada mengikuti jejak langkah yang baik? Sebab mereka tak kenal Nabi Muhammad kecuali Muhammad bin Abdullah, tempat lahirnya Makkah, tempat meninggalnya Madinah. Ya Allah, itu saja. 12 Rabiul Awal tarikh lahirnya, itu pun sebab cuti umum.
Selain daripada perkara tersebut, akhlaknya bagaimana, nama-nama isterinya siapa, berapa banyak peperangan yang dihadiri, berapa banyak anak-anaknya, berapa ramai anak lelakinya, siapa anak perempuannya, bagaimana tentang perjalanan hidup Nabi, bagaimana tentang sirah Nabi di Makkahnya macam mana, di Madinahnya macam mana, akhlaknya macam mana, syama'ilnya macam mana. Ini perkara yang menjadi musibah kalau umat Islam menjadi jahil tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam kitab ini, pengarang kitab ini menceritakan sedikit tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah pada hari Isnin tahun Gajah pada bulan Rabiul Awal. Dikatakan pada tanggal yang ke-8, dan ada pendapat mengatakan tanggal yang 12. Inilah yang diguna pakai oleh kebanyakan para ulama. Jadi baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di Makkah. Ini tidak ada yang khilafkan, tidak ada seorang pun yang mempertikaikan. Baginda Nabi juga meninggal di Madinah, juga tidak ada orang yang mempertikaikan. Dalam hal ini ada satu keistimewaan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dari segi tempat dikuburkan Nabi, tempat dimakamkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tempat meninggalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan para nabi-nabi yang lain. Kata Nabi dalam satu hadis, semua para anbiya ada khilaf di mana makam mereka, di mana kuburnya para nabi-nabi, rasul-rasul dulu, semuanya ada khilaf. Nabi Harun alaihi salam, kalau kita pergi di Mesir, ada juga makamnya Nabi Harun di Sinai. Ada juga makamnya Nabi Harun kalau tak silap di Jordan kalau tak silap. Nabi Shu'aib juga ada makamnya di Mesir, juga ada makamnya di Syria atau di Jordan. Begitu juga Nabi Ibrahim, dikhilafkan juga makamnya sama ada berbetulan di dalam Al-Aqsa, kawasan Masjid Al-Aqsa, atau di tempat yang lain. Begitu juga makamnya Nabi Musa. Begitu juga makamnya Nabi Ismail. Ada riwayat mengatakan Nabi Ismail dikuburkan dalam hijr Ismail bersama dengan ibunya Sayyidatina Sarah radhiyallahu anha. Ada riwayat yang mengatakan selain daripadanya. Jadi kesemua para nabi-nabi dan rasul ada khilaf di mana tempat dikuburkan, kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilahirkan Nabi kita pada hari Isnin. Ini juga tidak ada khilaf di kalangan ahli sejarah. Hanya saja khilaf dalam masalah tarikh itu memang ada khilaf. Hari Isninnya tidak ada khilaf. Sebab Nabi kita sebutkan di dalam hadis, bila mana ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, madza taqulu fi siyami yaumil Isnin? Apa yang kau bagaimana tentang puasa engkau pada hari Isnin, apa sebabnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaka yaumun wulidtu fihi, pada hari itu aku dilahirkan, wa fihi bu'ithtu, pada hari itu aku diutuskan menjadi rasul. Pada hari Isnin aku dilahirkan, pada hari Isnin wa fihi unzila ilayya, dalam riwayat lain, pada hari Isnin aku diturunkan wahyu, pada hari Isnin aku dijadikan dilantik sebagai rasul. Maka aku berpuasa pada hari Isnin kerana pada hari itu berlaku 3 peristiwa yang agung tadi. Hanya saja dikhilafkan dalam masalah tarikh, 12 Rabiul Awal atau 8 Rabiul Awal, atau juga di luar Rabiul Awal juga ada sebagian pendapat mengatakan. Jadi kenapa tidak disebutkan dengan jelas? Dan kenapa ada perbezaan pendapat dalam masalah tarikh? Nak bagi tahu kepada kita, tidak ada kesepakatan para ulama-ulama dalam masalah tarikh lahirnya Nabi ke, atau tarikh nuzulul Quran, atau tarikh Isra Mi'raj, atau tarikh hijrah Nabi, atau tarikh meninggalnya Nabi. Apa yang tak ada khilaf? Semuanya ada khilaf belaka. Semuanya ada perselisihan pendapat. Sebab apa boleh menjadi perselisihan pendapat? Nak bagi tahu kepada kita, nak bagi tahu kita jangan terlalu sibukkan dalam masalah tarikh. Jangan dipersoalkan masalah tarikhnya. Kalau yang nak meraihkan nuzulul Quran pada 17 Ramadan, ahlan wa sahlan, silakan, kerana juga ada sandaran daripada hadis yang mengatakan turunnya Al-Quran kepada Nabi pada 17 Ramadan. Ada juga yang nak meraihkan nuzulul Quran pada 15 Ramadan, 28 Ramadan, ahlan wa sahlan.
Ada juga perbezaan pendapat dalam masalah tarikh Isra Mi'raj, adakah berlaku pada 27 Rejab atau pada tarikh yang lain. Berlaku juga khilaf dalam masalah tarikh hijrah Nabi, berlaku khilaf juga dalam masalah-masalah yang lain. Jangankan kita bincang masalah khilaf tarikh yang berlaku tentang Rasulullah dan sirahnya, kalau kita tanya kepada ayah kita, tarikh lahir datuk kita juga kadang-kadang dikhilafkan. Tanya kat bapak kita, umur datuk berapa pak? 97 kot. Tanya dekat pakcik, taklah 96 lah. Tanya dekat makcik, tak 98. Baru satu generasi sudah dikhilafkan. Nak bagi tahu masalah tarikh itu jangan kita permasalahkan dengan terlalu besar, kerana kita tak disuruh untuk menyambut tarikhnya. Yang kita disuruh untuk mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Nak sambut Maulidur Rasul, ahlan wa sahlan. 12 Rabiul Awal ke 10 Rabiul Awal ke, bukan dalam Rabiul Awal ke, ahlan wa sahlan. Sebab kita bukan akan ditanya nanti, kenapa kamu tidak raikan pada 12 Rabiul Awal. Tapi yang akan menjadi tuntutan kepada kita, munasabahnya yang kita sambut itu bagaimana kesannya dan pengajaran yang akan dapat kepada umat. Jadi dalam masalah tarikh memang berlaku khilaf, dan kelahiran Nabi adalah pada tahun gajah. Kita pun biasa dengar tahun gajah ni. Apa benda sebenarnya tahun gajah ni? Kenapa dinamakan tahun gajah? Di zaman Nabi SAW atau sebelum kelahiran Nabi, yakni ataupun sebelum adanya kalender Hijriah. Kalender Hijriah kita tahu bahawa yang buat kali pertamanya adalah Sayyidina Umar, kan? Maknanya sebelum daripada zaman itu, sebelum daripada Sayyidina Umar membuat kalender Hijriah, kalender Islam, yakni nama-nama bulan-bulan Islam memang sudah lama terpakai. Orang-orang Arab jahiliyah pun mereka memang pakai Muharram, Safar, Rabiul Awal sampai Zulqa'dah pun mereka pakai. Bulan-bulan itu memang sudah terkenal. Bulan-bulan Islam memang sudah terpakai sebelum lagi Nabi dilahirkan. Tapi yang tak ada masa itu adalah ukuran tahunnya. Oleh yang demikian, sesuatu peristiwa yang berlaku pada tahun itu, untuk memudahkan, mereka akan sandarkan kepada peristiwa yang besar yang berlaku pada tahun itu. Contoh, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal tahun gajah. Disebutkan macam tu, kan? Kenapa disebutkan tahun gajah? Sebab tahun itu peristiwa yang paling besar yang berlaku pada tahun Nabi dilahirkan adalah peristiwa tentera Abraha yang dengan tentera bergajahnya yang nak pergi meruntuhkan Kaabah. Berlaku pada tahun yang sama. Jadi disandarkan peristiwa yang kecil, kelahiran Nabi, bukan maksudnya kelahiran Nabi itu peristiwa yang kecil, tak. Kelahiran Nabi peristiwa yang sangat besar dalam sejarah Islam. Tapi untuk orang Arab ketika itu, peristiwa kelahiran Nabi itu disandarkan kepada peristiwa yang besar yang berlaku pada tahun tersebut, iaitu tahun berlakunya cerita tentera bergajah tu. Begitu juga setelah daripada kelahiran Nabi, katakan kita bincang tentang, kita baca dalam kitab-kitab sirah, kita baca tentang kisah Isra Mi'raj contoh, maka kita akan dapati dalam kitab-kitab sirah para ulama sebutkan Isra Mi'raj berlaku pada tahun yang ke-9 apa? Ke-9 apa akan disebutkan dalam Isra Mi'raj? Ke-9 daripada tahun Nabi diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, atau tahun kenabian. Sebab apa? Sebab setelah Rasulullah SAW diangkat menjadi Nabi, diangkat menjadi Rasul, maka peristiwa yang paling besar ketika itu bagi umat Islam adalah peristiwa baginda dilantik sebagai Rasul. Maka segala peristiwa yang lain selepasnya itu akan disandarkan berapa tahun daripada kenabian Nabi. Contoh, bilakah berlaku hijrah Nabi ke Taif? Nabi pergi berdakwah ke Taif bila? Pada tahun yang ke-11 daripada, disandarkan tu ke mana? Daripada kenabian. Disandarkan kepada peristiwa kenabian. Kerana peristiwa kenabian itu peristiwa yang paling besar yang berlaku ketika itu. Berbeza pula kalau kita baca dalam kitab-kitab sirah,
bila berlaku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke bumi Syam untuk berniaga bersama dengan Abu Talib. Bila? Pada umur Nabi 12 tahun. Maka akan disebut kat situ berapa? Umur Nabi 12 tahun daripada kelahiran Nabi. Maka akan disandarkan kepada kelahiran. So setiap daripada peristiwa sebelum datangnya kalender Hijriah, sama ada akan disandarkan kepada tahun itu apa peristiwa besar yang berlaku. Setelah Nabi dilahirkan disandarkan kepada tahun kelahiran Nabi. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul disandarkan kepada tahun kerasulan. Setelah Nabi kita berhijrah disandarkan pula kepada tahun hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah hijrah itu, peristiwa hijrah dipilih oleh Sayyidina Umar dengan kesepakatan daripada para sahabat ketika membuat takwim bagi umat Islam. Dipilih peristiwa hijrah sebagai permulaan dalam takwim kerana peristiwa hijrah itu adalah melambangkan kepada kemenangan Islam. Bukan bermaksud peristiwa hijrah itu lebih hebat daripada peristiwa kelahiran, tak. Kerana kelahiran Nabi jauh lebih hebat lagi. Kalau bukan kerana Nabi lahir, tak ada hijrah. Tapi hanya saja peristiwa hijrah itu digunakan kerana apa? Dengan beberapa sebab. Antara sebab tidak mahu sama dengan orang Kristian. Orang Kristian dalam kalender mereka sekarang tahun 2017 Masihi. Apa maksud Masihi? Kelahiran Nabi Isa. Jadi dalam kalender Kristian mereka sandarkan kepada kelahiran nabinya. Jadi Sayyidina Umar tidak mahu sama dengan orang Kristian, tidak mahu menyandarkan kepada kelahiran Rasulullah dalam takwim Islam. Maka dipilih peristiwa hijrah. Kerana peristiwa hijrah itu yang melambangkan kepada kemenangan kepada dakwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So itu sebab kenapa dinamakan tahun gajah. Nabi SAW dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan. Ada pendapat mengatakan Nabi dikhatankan oleh datuk baginda pada hari ke-7 selepas dilahirkan. Dalam satu riwayat kata Nabi SAW, 5 perkara daripada fitrah Islam, 5 perkara daripada fitrah yang melambangkan kesucian seseorang. Pertama, khatan. Yang kedua, Allahumma salli Muhammad, qassu syarib, menipiskan misai. Yang ketiga, membuang bulu ketiak, maaf cakap. Yang keempat, memotong kuku. Yang kelima, maaf cakap, membuang bulu kemaluan. Ini 5 perkara disebutkan dalam satu riwayat kata Nabi, 5 perkara fitrah kesucian dalam Islam. Ulama bincang panjang lagi lah dalam masalah-masalah tersebut, sehingga kan perkara-perkara tersebut juga terkadang ada kaitannya dalam perkara-perkara yang disunnahkan kepada kita, yang diharamkan kepada kita pun ada juga kan, dalam masalah membuang rambut dan juga sebagainya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat mengatakan baginda lahir dalam keadaan sudah pun berkhatan. Ada riwayat yang mengatakan baginda dikhatankan oleh datuknya Abdul Muttalib pada hari yang ke-7 daripada baginda dilahirkan. Dalam satu kitab maulid disebutkan waladathu maktunan wa makhulan kama qad jaa fil khabari sahihil musnadu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladathu, dilahirkan oleh ibunya, makhtunan, dalam keadaan telah berkhitan, wa makhulan, dalam keadaan bercelak matanya, kama qad jaa fil khabari sahihil musnadu, seperti mana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sanadnya itu sahih. Perkara-perkara hadis, perkara-perkara ajaib, keistimewaan yang berlaku dalam peristiwa kelahiran Nabi, kita boleh baca dalam riwayat-riwayat hadis yang dituliskan, dihimpunkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Ad-Dalailun Nubuwah. Jadi perkara-perkara yang ajaib banyak berlaku ketika kelahiran Nabi. Adakah perkara-perkara tersebut tidak masuk akal? Kenapa pula tak masuk akal? Dalam Quran Allah cerita lebih hebat lagi. Nabi Isa ibni Maryam setelah dilahirkan, apa dibuat? Apa yang dilakukan oleh Nabi Isa setelah beliau dilahirkan oleh Sayyidatina Maryam dalam buayanya itu?
Nabi Isa ibni Maryam pun bercakap, tak ada orang pelik pun. Nabi Isa ibni Maryam bercakap dalam buayanya ketika bayinya, perkara ajaib yang berlaku. Begitu juga perkara-perkara ajaib yang berlaku sewaktu kelahiran Nabi Muhammad SAW, seperti yang disebutkan dalam riwayat-riwayat, seumpama ke semua berhala-berhala yang ada di kota Mekah semuanya jatuh ketika hari kelahiran Nabi SAW. So ini semua perkara-perkara yang bukanlah satu perkara yang kita katakan satu perkara yang mustahil, satu perkara yang tak boleh masuk akal. Dalam Quran lebih banyak lagi perkara yang tak masuk akal yang Allah ceritakan tentang para nabi-nabi yang lain. Kemudian setelah itu disebutkan Suwaibatul Aslamiyah, hamba Abu Lahab menyusukan baginda selepas disusukan bonda baginda sendiri selama 3 hari. Jadi setelah baginda dilahirkan, sebaik dilahirkan, baginda disusukan oleh ibunya sendiri. Dalam beberapa hari setelah itu, yang menyusukan Nabi SAW adalah seorang hamba perempuan, namanya Suwaibatul Aslamiyah, hamba kepada Abu Lahab, yang masyhur ceritanya di dalam Sahihul Bukhari. Al-Imam Al-Bukhari ada meriwayatkan satu hadis menceritakan bagaimana kisah Abu Lahab, yang menceritakan di dalam mimpi salah seorang pakcik Nabi SAW, Abu Talib atau dalam mimpinya itu bermimpi berjumpa Abu Lahab. Kemudian ditanya kepada Abu Lahab, adalah Sahihul Bukhari, ya Abu Lahab, ini Abu Lahab ni siapa? Abu Lahab, orang yang satu-satu manusia dalam Quran yang di mana satu surah sepenuhnya cerita tentang kecelakaan dia. Abu Lahab satu-satu manusia dalam Quran yang satu surah sepenuhnya cerita tentang kecelakaan dia dan keluarga dia dan isterinya. Banyak lagi orang-orang yang disebutkan tentang kecelakaannya, tapi pada satu-satu ayat yang berbeza-beza. Tapi ini Abu Lahab satu surah semuanya cerita tentang kecelakaan dia. Orang yang memang masuk neraka dah, Allah Ta'ala bagi tahu akan nerakanya Abu Lahab sebelum dia mati lagi dah. Kerana surah Tabbat Yada Abi Lahab itu turun sebelum Abu Lahab mati. Bila turun surah Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab, ketika mana baginda Nabi SAW menghimpunkan orang-orang Quraisy di Jabal Abu Qubais di Makkah itu, sebelah Masjidil Haram tu kan, sebelah kiri daripada Masjidil Haram ada satu gunung batu, bukit batu tu kan, yang atasnya ada macam katanya hotel raja-raja atau apa tu. Jadi itu Jabal Abu Qubais. Di sana dikatakan tempat baginda Rasulullah SAW berdiri memanggil orang-orang Quraisy. Lalu Nabi suruh orang-orang Quraisy untuk beriman. Ketika itu bila Nabi kumpulkan orang-orang Quraisy untuk beriman, Abu Lahab datang. Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, celaka engkau ya Muhammad, lihadza jama'tana, engkau kumpulkan kami penat-penat untuk suruh kami beriman dengan agama engkau. Tabban laka, celaka engkau ya Muhammad. Setelah Abu Lahab mencelakakan Nabi Muhammad, Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Allah Ta'ala turunkan ayat Al-Quran bukan hanya celakakan Abu Lahab, celakakan Abu Lahab, isterinya, sebutkan kecelakaannya nanti di hari akhirat, sebutkan siksaannya nanti di neraka macam mana, hanya kerana mulutnya yang celupah menyebutkan kecelakaan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi mulut ini kena jaga daripada menyebutkan sesuatu perkara-perkara yang bersifat kekurangan kepada Nabi. Siapa kita kalau untuk menceritakan, menyebut sesuatu perkara yang boleh menjatuhkan maruah Nabi SAW? Hampir-hampir saja kalau perkara tersebut menyentuh dalam bab akidah, boleh terjatuh kita punya iman. Kalau seseorang menyebutkan sesuatu yang boleh menjatuhkan martabat kenabian Rasulullah SAW dan tingginya martabat beliau itu kalau disebutkan dengan bahasa yang dengan niat yang tidak baik. Jadi hati-hati kita di zaman kita sekarang, banyak sekali orang Islam yang mulutnya celupah. Orang-orang yang berpelajaran pula, yang begitu mereka senang sekali untuk sebut apa sahaja yang keluar daripada mulut mereka tentang Nabi SAW dengan ayat-ayat seumpama, macam-macam lah ayat-ayat. Ingat Abu Lahab itu turun ayat Al-Quran mencelakakan dia, isterinya, tempatnya di neraka macam mana, siksaannya macam mana di neraka, hanya kerana mulutnya yang tak dijaga kerana celakakan Rasulullah. Dia tak pernah sakitkan Nabi pun,
tapi hanya kerana mulutnya yang celupa tadi, Allah Ta'ala mencelakakan balik kepada dirinya. Hanya sahaja zaman sekarang ini tidak lagi diturunkan Al-Quran. Kalau zaman sekarang ini masih lagi diturunkan Al-Quran, entah berapa ayat Quran nanti akan diturunkan untuk celakakan orang Islam yang mulutnya celupa dengan Rasulullah SAW. Jadi hamba kepada Abu Lahab ini, Suwaibatul Aslamiyah, beliaulah yang susukan Nabi SAW setelah Nabi disusukan oleh ibunya Sayyidatina Aminah. Setelah itu baginda Nabi disusukan pula oleh ibu susuannya yang kedua, iaitu Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Sayyidatina Halimatus Sa'diyah ini, Masya Allah, tabarakallah, beliau ini berasal daripada namanya perkampungan Bani Sa'ad, qaryah Bani Sa'ad. Di mana Bani Sa'ad ini? Bani Sa'ad ini dekat Taif sana, beberapa kilometer tak jauh daripada Taif ada satu perkampungan namanya perkampungan Bani Sa'ad. Dan kalau kita pergi ke Taif, mungkin ramai sekali daripada kita yang pernah sampai ke Taif, yang mungkin juga pernah sampai ke perkampungan Bani Sa'ad ini. Masih lagi ada kesan-kesan rumah Halimatus Sa'diyah yang baginda Rasulullah hidup di sana beberapa tahun ketika Nabi masih lagi kanak-kanak, disusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa baginda Rasulullah disusukan oleh beberapa ibu susuan? Halimatus Sa'diyah, sebelumnya Suwaibatul Aslamiyah, walhal ketika itu ibu Rasulullah belum lagi meninggal. Ibu Rasulullah meninggal pada Nabi berumur berapa tahun? 6 tahun. Nabi berumur 6 tahun baru ibunya meninggal. Tapi sebelum itu Nabi sudah diberikan kepada Suwaibatul Aslamiyah dan Halimatus Sa'diyah. Bahkan bukan hanya diberikan, dibawa balik lagi ke perkampungan Bani Sa'ad. Daripada Makkah tu nak pergi Bani Sa'ad, itu dekat 200 km lebih. Kerana adat orang Arab dulu, mereka akan memberikan anak mereka untuk disusukan daripada perempuan-perempuan yang datang daripada Al-Badawa atau Badui, orang-orang kampung. Ini adat orang Arab dulu, termasuk adat orang Quraisy di Mekah. Kerana apa mereka berikan anak mereka yang dilahirkan untuk disusukan oleh perempuan yang datang daripada kampung, orang-orang Badui? Sebab mereka nakkan daripada perempuan-perempuan yang kehidupan perempuan-perempuan yang di Badui ini, di perkampungan ini, yang belum lagi terjejas dengan kemodenan ketika itu di bandar Mekah. Dalam hal ini penting kepada kita, apa yang berlaku kepada Rasulullah SAW daripada disusukan oleh Halimatus Sa'diyah, Suwaibatul Aslamiyah, menunjukkan bahawa kita juga jangan mengambil mudah dalam hal menyusu anak. Menyusu anak itu satu perkara yang sangat penting dalam agama. Bahkan dalam Al-Quran, ayat-ayat Quran yang menceritakan kalau seorang ibu yang menyusukan anaknya, kalau dia minta bayaran daripada suaminya, suaminya wajib bayar. Sampai macam tu hukum menyusu dalam Quran. Kalau si isteri bagi tahu kepada suami, saya sekarang menyusu kepada anak, satu hari casnya RM10, suaminya wajib bayar. Dalam masalah menyusukan kepada anak, ini satu perkara yang penting, yang terlalu banyak hukum hakam yang perlu untuk kita pelajari. Dan jangan kita menganggap menyusu itu satu perkara yang biasa saja, kerana dalam menyusu itu terkandung juga banyak perkara-perkara yang baik, dan juga kadang-kadang boleh mengundang kepada perkara yang tidak baik. Antaranya apa? Kena mengambil perhatian dalam hal seorang ibu yang menyusukan anak tadi, kerana susu yang masuk ke dalam perut si anak tadi yang akan menjadi darah daging itu datang daripada sumber yang mana? Yang datang daripada si ibu tadi. Kalau si ibu tadi yang menyusukan anak dah memakan daripada harta yang haram, maka akan mengalir juga daripada harta yang haram itu masuk ke dalam perut si anak tadi. Jadi baginda Rasulullah SAW disusukan sehingga sempurna susuannya, cukup 2 tahun oleh Sayyidatina Halimatus Sa'diyah radhiyallahu anha. Kita tak habis cerita tadi tentang beberapa perkara tentang penyusuan anak tadi tu. Ada satu cerita menyebutkan tentang Al-Imam Haramain Al-Juwaini radhiyallahu anhu arda. Al-Imam Haramain ini guru kepada Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu arda. Seorang imam yang masya-Allah tabarakallah, yang mengarang kitab
mensyarahkan kepada kitab antara kitab yang terkeluar daripada kitab daripada karangan al-Imamuna Imam Syafi'i, iaitu kitab Nihayatul Matlab, salah satu kitab yang disyarahkan oleh al-Imam Haramain Al-Juwaini daripada kitab karangan Imam Syafi'i yang berjumlah hampir 25 jilid. 25 jilid itu kalau jatuh atas kepala kita pun boleh mati kita. Itu nak bagi tahu, jangan kita ni dalam panjang pula ceritanya, tak apa. Kita nak cerita tentang beliau ni al-Imam Haramain Al-Juwaini. Diceritakan ketika zaman usia kecilnya beliau, satu hari beliau membiarkan ataupun ayahnya beliau meletakkan anaknya itu, iaitu al-Imamul Haramain, di bawah jagaan seorang hamba, dan ayahnya keluar. Ketika al-Imamul Haramain menangis nakkan susu, maka hamba itu bawa Imam Haramain ketika itu yang masih lagi bayi, bawa kepada jiran sebelah untuk diberikan susu oleh ibu yang ada di seorang wanita yang ada di kampung tersebut. Baliknya ayah beliau, diceritakan kalau baru saja anaknya Imam Haramain diberikan susu oleh seorang wanita daripada rumah yang sebelah tadi. Apa yang dibuat oleh ayahnya kira-kira? Ayahnya ambil Imam Haramain, diterbalikkan, lalu dimasukkan jari ke dalam mulut, dimuntahkan balik. Ini diceritakan oleh Imamul Haramain sendiri, dimuntahkan balik susunya. Apa sebab? Kata ayahnya, aku belum tahu lagi kalau perempuan yang susukan itu adalah perempuan yang salihah atau tidak. Kalau perempuan yang susukan aku punya anak ni daripada seorang perempuan yang tidak dirikan solat, bukankah susu itu masuk ke dalam perut anakku daripada seorang fasik? Subhanallah. Di zaman kita sekarang, siapa yang fikir macam tu? Imam Haramain ketika satu hari tersalah bacaan dalam majlisnya, ketika baca kitab di hadapan anak-anak muridnya yang sangat ramai, ketika itu beliau tersalah bacaan. Ketika beliau tersalah membaca, katanya ini adalah mungkin hasil sebab susu yang masih lagi terlekat dalam perut aku saat ayah aku suruh aku muntah balik dulu. Baru tersalah-salah bacaan tadi tu. Jadi nak bagi tahu betapa perlu mengambil perhatian dalam hal sesuatu yang diberikan ke dalam perut anak-anak kita, hatta daripada susu ibu sendiri, mestilah daripada seorang yang salihah, mestilah daripada seorang yang mendirikan salat, mestilah daripada seorang yang menjaga kepada hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak akan mengalir susu itu daripada seorang yang fasik, macam mana juga akan teralir juga kepada anak-anaknya yang akan mewarisi kepada akhlak-akhlak dan perangai-perangai yang tidak baik. Ini diceritakan oleh para ulama di dalam sirah mereka, membuktikan kepada kita. Tapi jangan pula lepasnya, tak apalah, bagi susu formula je lah kalau senang cerita macam tu. Sebab apa? Jangan pula macam tu. Sebab doa ibu itu mustajab, kata para ulama, bila menyusukan anaknya. Doa seorang ibu untuk anaknya itu mustajab saat ibu itu memberikan susu kepada anaknya. Doakan, ya Allah, jadikan anakku hafizul Quran, hafizatul Quran. Ya Allah, jadikan anak aku ni sebagai seorang yang akan menjaga hak engkau, seorang yang berbakti kepada engkau, berbakti kepada ibu bapa, berbakti kepada agama. Itu doa mustajab. Diceritakan salah seorang daripada ulama besar daripada di Yaman dulu, ditanya kepada ibu kepada ulama itu, kerana begitu mereka orang-orang di sana sangat takjub dengan bagaimana ulama ini adik-beradiknya semuanya orang-orang alim, jadi wali-wali Allah belaka, orang-orang hebat semuanya. Maka ditanya kepada si ibu tadi, apakah rahsia dalam didikan ibu tadi sehingga anak-anaknya semua jadi orang-orang hebat? Yang ini jadi pendakwa yang hebat, yang ini jadi mufti, yang ini jadi sekian. Kata si ibunya, aku banyak berdoa kepada anak-anak aku ketika apa? Ketika aku menyusukan anak aku itu. Ketika anaknya yang seorang pendakwa yang hebat, kata ibunya, ketika aku susukan anak aku ketika kecil, aku banyak berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak aku ni seorang pendakwa hebat untuk agama engkau. Jadi betul pendakwa yang hebat. Ketika seorang anak yang menjadi mufti, maka kata ibunya itu, ketika aku susukan anak aku yang itu, aku banyak berdoa, ya Allah, jadikan anak aku ni seorang mufti. Jadi mufti betul. Doa ibu mustajab ketika menyusukan akan anak. Pada tahun yang ketiga atau keempat kelahiran Nabi, dada baginda Nabi telah dibelah oleh malaikat, dan
bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam Sayyidatina Aminah meninggal dunia ketika umur Nabi berusia 6 tahun. Ahli sejarah mengatakan baginda Nabi SAW dibelah dadanya sebanyak 3 kali. Pertama sekali dibelah ketika Nabi berusia 3 tahun, ketika Nabi berada di bawah penjagaan ibu susuannya Halimatus Sa'diyah di perkampungan Bani Sa'ad. Dan Nabi SAW menceritakan bagaimana dadanya dibelah pertama kali oleh 2 orang lelaki, kata Nabi. Kerana Nabi tak tahu ketika itu yang datang itu malaikat, kerana malaikat Jibril dan Mikail yang datang dalam rupa seorang lelaki. Ketika Nabi bermain dengan anak Halimatus Sa'diyah, ketika itu Nabi kita berusia 3 tahun, maka 2 orang lelaki datang kepada Nabi, kata Nabi, maka 2 orang lelaki itu membelah dada aku dan mengeluarkan sesuatu daripada dadanya, lalu dibasuh dengan air zam-zam. Anak kepada Halimatus Sa'diyah yang nampak peristiwa, beliau dalam keadaan lari bagi tahu ke ibunya bahawa Muhammad itu ada 2 orang datang yang bunuh dia. Maka ibunya Halimatus Sa'diyah datang balik, tengok Rasulullah biasa je, tak ada apa-apa pun, dah habis operation dah, tak ada apa-apa, tak ada bius, tak ada apa, selesai. Perkara ajaib, ya ajaib. Itu dinamakan al-irhas. Perkara-perkara ajaib, perkara-perkara yang tak masuk akal yang berlaku sebelum kenabian dipanggil irhas. Itu bukan mukjizat. Sebab mukjizat mesti berlaku selepas jadi rasul. Tapi perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara luar biasa yang berlaku sebelum kenabian dipanggil al-irhas. Macam peristiwa terbelahnya dada Nabi ketika Nabi berumur 3 tahun. Yang kedua dibelah dada Nabi SAW adalah ketika baginda Nabi dilantik menjadi rasul. Dan yang ketiga dibelah dada Nabi SAW ketika Nabi dibawa ke Isra Mi'raj oleh Jibril. Dan baginda Nabi, bonda Nabi meninggal dunia ketika umur Nabi 6 tahun di satu tempat namanya Abwa. Dalam perjalanan daripada menziarahi kepada ayah Nabi SAW yang meninggal di Madinah, di Yathrib ketika itu, Nabi bersama dengan ibunya Sayyidatina Aminah, bersama dengan seorang hamba kepada ibunya yang bernama Barakah, pergi ke Yathrib untuk menziarahi perkuburan ayahnya. Lalu dalam perjalanan balik ke Makkah, bagi ibu kepada Nabi meninggal di satu tempat yang tidak begitu jauh daripada Madinah, namanya Abwa. Maka ibu Nabi meninggal di sana dan ibunya mewasiat kepada Al-Barakah tadi untuk membawa pulang anaknya cepat-cepat balik ke Makkah. Lalu setelah itu baginda Nabi dibesarkan oleh datuknya Abdul Muttalib, dan kemudiannya dibesarkan setelah kewafatan Abdul Muttalib, baginda Nabi dibesarkan oleh pakciknya Abu Talib. Dan seterusnya berlaku lagi beberapa perkara-perkara diceritakan, insya-Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Hadza billahi taufik. Wassallallahu wasallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.